Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan di mahkamah hari ini mengejutkan ramai orang, terutamanya peminat-peminat politik. Hari ini saksi menyatakan bahwa RM 16 juta derma untuk kebajikan. Ini semua membabitkan saman SRC ke atas UMNO. Wah, 16 juta ringgit. Satu jumlah yang sangat besar. Yang pastinya tidak pernah terfikir oleh sesiapapun untuk digunakan bagi tujuan kebajikan semata-mata. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa RM 16 juta yang diterima UMNO daripada jendela pinggiran Sdn Bhd JPSB adalah kekal sebagai derma atau sumbangan kepada parti politik itu bagi melaksanakan aktiviti parti, program amal dan kebajikan untuk rakyat. Setiausaha Kerja UMNO Datuk Muhammad Sumali Redwan berkata dalam rekod UMNO sejak April 2015, tiada sebarang aduan, bantahan atau tuntutan diterima oleh parti itu berkenaan dengan penerimaan 16 juta ringgit tersebut. Hanya selepas lebih 6 tahun tuntutan ini dibuat terhadap UMNO oleh planatif-planatif yang mendakwa bahawa 16 juta ringgit itu diserahkan kepada UMNO secara salah dan penipuan akibat pelanggaran kewajipan dan pecah amanah oleh bekas pengarah-pengarah planatif kata saksi defendant itu yang mewakili UMNO. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan saksinya pada perbicaraan kes saman yang difailkan oleh SRC Internasional Sdn Bhd dan dua anak syarikatnya Gandingan Menteri Sdn Bhd dan Jendela Pinggiran Sdn Bhd terhadap UMNO dan UMNO Selangor pada Mei 2021. Menurut Muhammad Sumali, planatif-planatif dan Isyan Perdana Sdn Bhd, termasuk pengarah-pengarahnya atau wakil-wakilnya, juga tidak pernah hadir atau terlibat dalam setiap aktiviti dan program yang telah dianjurkan dan dilaksanakan oleh UMNO. Dalam rekod UMNO, tidak ada sebarang surat menyurat antara planatif-planatif atau IPSB dengan UMNO. Oleh itu, 16 juta ringgit itu kekal sebagai derma atau sumbangan kepada UMNO. Atas alasan ini, UMNO tidak ada sebab untuk meragui atau mengkhuatiri derma dan sumbangan yang diterima daripada JPSB. Yang mana, UMNO juga menerima derma dan sumbangan daripada pelbagai pertubuhan korporat lain sebelum ini jelasnya. Muhammad Sumali berkata, UMNO juga tidak langsung mempunyai pengetahuan bahawa 16 juta ringgit berkenan diserahkan kepada UMNO bagi tujuan tanggungjawab sosial korporat CSR kerana perkara itu tidak pernah dimaklumkan kepada UMNO dan tidak dicatat di mana-mana surat menyurat atau dokumen dalaman UMNO. Derma dan sumbangan yang diterima daripada JPSB ini pada April 2015 telah pun dibelanjakan oleh UMNO bagi penganjuran dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti seperti program amal dan kebajikan untuk rakyat. Adalah jelas tuntutan planatif-planatif sebenarnya adalah terhadap bekas pengarah-pengarahnya dan IPSB bukannya UMNO, katanya. Pada prosiding hari ini, Peguam Muhammad Sahrul Fazli Kamarul Zaman mewakili UMNO manakala planatif diwakili Peguam Razlan Hadri Zulkifli. Dalam saman terhadap UMNO, planatif menuntut 16 juta ringgit yang mereka dakwa telah dipindahkan secara salah kepada parti politik itu dengan menegaskan bahawa UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Saman kedua melibatkan tuntutan 3.5 juta ringgit daripada terhadap Badan Perhubungan UMNO Selangor yang juga didakwa telah menerima dana tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mahzanuddin Shah Raja Mohzan bersambung esok. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah Wan Faisal akan disaman? Itu persoalan besar yang kini bermain di media sosial. Apabila sepanjang waktu, Wan Faisal mencari bahan untuk ditunggang bagi mencari kelemahan kerajaan perpaduan madani ini. Adakah tugas beliau sebagai ahli parlimen sekadar menjadi tukang cari masalah, kata netizen. Bahkan ada juga netizen yang cuba mengingatkan Wan Faisal untuk lebih berhati-hati supaya tidak kena saman seperti rakan ahli parlimen Perikatan Nasional yang telah kena saman sebanyak 800,000 baru-baru ini. Tak serik-serika lagi ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional disaman, kata mereka. Daripada membayar saman, lebih baik mereka salurkan uang yang dikutip derma jihad itu kepada mangsa kebakaran gas di Selangor. Walau bagaimanapun, tak serik dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat fitnah, hari ini Wan Faisal sekali lagi membuat kenyataan palsu dan berniat jahat, kata ahli parlimen daripada amanah. Ini semua melibatkan keterangan ataupun kenyataan daripada Wan Faisal berkait kebakaran di Putrahait di Selangor. Sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, tekan butang produk yang ada dalam video ini, karena produk itu sudah terbukti membantu orang untuk sehat, murah dan mujarab. Beribu-ribu orang sudah mencobanya dan terbukti membantu menyehatkan mereka. Beli selagi harganya masih murah sekarang. Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal perlu segera memohon maaf dan menarik balik kenyataan palsu dan berniat jahat berhubung kebakaran pipe gas di Putrahait selepas bantuan kerajaan kepada mangsa, kata Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadzil. Faiz merujuk kenyataan Wan Faisal semalam yang antaranya mendakwa insiden telah meragut nyawa serta menyifatkan bantuan tunai RM5.000 yang disalurkan kerajaan kepada mangsa sebagai penghinaan. Ini dakwaan kebakaran telah meragut nyawa adalah bohong sama sekali dan pihak berkuasa telah menyatakan bahawa tiada sebarang kematian setakat ini. Kenyataan palsu Wan Faisal amat dikesali. Wan Faisal juga mendakwa bantuan RM5.000 kerajaan kepada mangsa adalah tidak mencukupi dan merupakan satu penghinaan. Ini juga berniat jahat kerana ia seolah-olah menggambarkan kerajaan Madani hanya memberikan bantuan RM5.000 maksimum. Ini adalah palsu. Malah Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyatakan pada 1 April 2025 bahawa kerajaan akan membaiki atau menggantikan rumah yang rosak atau musnah dalam letupan tersebut. Ingin saya bertanya kepada Wan Faisal, adakah kos rumah baru bernilai RM5.000 sahaja? Soal Faiz dalam kenyataan hari ini. Justru dia mendesak Wan Faisal agar menarik balik kenyataannya dan membuat permohonan maaf terbuka kepada kerajaan serta semua mangsa kebakaran atas penyebaran maklumat palsu. Wan Faisal yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu membuat dakwaan tersebut dalam kenyataan yang dimuat naik di Facebook pada 2 hari lalu. Kebakaran besar yang berlaku di saluran gas Petronas pada pagi Selasa lalu menyaksikan api menjulang setinggi lebih 30 meter dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius sehingga mengubah keadaan kawasan itu menjadi kawah besar. Kebakaran tersebut menyebabkan kemusnahan besar dalam lingkungan 500 meter, memusnahkan 87 rumah dan merosakkan 148 rumah yang lain. Pihak berkuasa telah mengenal pasti seramai 308 keluarga melibatkan 1,254 mangsa yang terkesan akibat insiden itu. Apakah Wan Faisal akan berlembut dan akan memohon maaf dengan kenyataan palsu dan berniat jahat itu? Atau adakah Wan Faisal bersedia untuk naik turun mahkamah lagi dan berpotensi untuk kalah saman?
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.